antara perkara yang kita lihat jadi satu fenomena dalam masyarakat kita, apabila ada pihak-pihak tertentu dia baca hadis-hadis akhir zaman, kemudian dia kaitkan terus dengan kejadian-kejadian tertentu. Umpamanya kita pernah dengar tentang hadis lelaki kulit hitam yang akan meruntuhkan Kaabah. Siapakah lelaki itu? Tuan-tuan tak pernah dengar? Dikatakan lelaki itu ialah Obama. Ada hadis mana dia kata Nabi maksudkan Obama, tapi sampai Obama tak jadi presiden dah, tak runtuhlah Kaabah tu. Jadi ada fenomena dia baca hadis, dia tempek peristiwa tu. Dia baca hadis, dia tempek peristiwa ni. Mungkin hadis tu sahih, tapi mungkin kejadian-kejadian itu kan mungkin boleh Datuk berikan pencerahan sikit kepada kita. Terima kasih. Saya ada pengalaman semasa perang Teluk, Saddam Hussein lawan dengan Amerika dan sekutunya. Semangat, terutama saya di Jordan ketika itu. Di Jordan ketika itu semua semangat lawan Amerika. Apatah lagi ketika itu Saddam telah hantar soruh roket dah dan kena Tel Aviv. Semua semangat. Jordan menyokong Iraq ketika itu. Masjid-masjid semua kunut nazilah, doa supaya Allah musnahkan Amerika. Nama Bush, Blair semua masuk dalam kunut. Tak apalah. Tapi yang lebih dahsyat lagi, orang yang pro Saddam ni, tak apa, saya bukan kata Saddam nak komplain Saddam. Sebut Saddam ni lah lelaki yang dijanjikan oleh Nabi Qahtani dan seumpamanya, habis hadis-hadis tu bubuh pada Saddam Hussein. Ini sering berlaku apabila orang dia nak angkat satu orang, diguna hadis-hadis tu tanpa dia melihat secara objektif hadis itu secara ilmiah. Ada hadis-hadis yang memang telah berlaku. Contoh hadis-hadis yang kita tengok, kita rasa berlaku. Antaranya hadis Abu Dawud yang tuan-tuan selalu baca. Yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qala amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Qala la, bal antum yawma idzin kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'iz zaid. La yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wa la yaghzifanna fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi kata dibimbangi nanti umat-umat semua akan berkumpul mengambil tindakan kepada kamu, pada umat Islam, macam orang ramai berkumpul kepada qas'ah. Qas'ah ni dulang Arab yang boleh makan sampai 3 sampai 9 orang, dulang besar. Nabi kata nanti pada akhir zaman semua orang akan berkumpul buli kamu. Nampak berlaku tak? Berlaku tak tuan? Ini yang berlaku semua. Yahudi tibai kita, Kristian pun tibai, Hindu di India pun buat kita. Sahabat bertanya, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Adakah ketika itu sebab kita sikit? Sahabat ni dia rasa banyak dah, orang tak boleh buat apa kat dia. Dia ingat barangkali zaman tu lagi sikit kot orang Islam, sampai tak boleh buat apa langsung ni pasal apa? Amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Amin qillati bina dalam sebagian riwayat. Kita sikit ke Rasulullah? Nabi kata la, bal antum yawma idzin kathir. Tak, pada zaman itu kamu ramai. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Tapi kamu bagaikan buih sampah sarap di atas permukaan air. Sampah atas permukaan air buih itu, air pergi ke kiri, dia pergi kiri. Air pergi kanan, dia pergi kanan. Dia tak ada pendirian. Nama saja orang Islam. Orang buli orang Islam merata, kita tak bertindak. Semua takut. La yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah tarik daripada dada musuh kamu perasaan takut pada kamu. Wa yaghzifanna fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan campakkan ke dalam dada kamu wahan. Dulu orang musuh Islam takut. Orang yang dah haibah Islam ni, orang duduk, orang takut, orang gerun pada dia. Allah jadikan orang gerun dengan dia.
Tapi orang tak gerun orang Islam. Nabi sebelum dia bergerak dah gerun dah. Abu Bakar sebelum bergerak gerun. Omar gerun pada dia sampai orang nak gunting rambut Omar tu pun gerun sampai terluka diri dia. Kita orang tak gerun. Orang boleh bully kita. Orang boleh buat tuntutan macam-macam pada orang Islam. Israel berapa juta ya? Arab berapa ratus juta? Tak boleh buat apa kat Israel. Oh, Hindu di India bunuh orang Islam. Tuan tengok kemarin pun bunuh lagi. Tambat tangan satu orang muda Islam. Pukul ramai-ramai bagi mati. Al-wahan asal perkataan Arab lemah, daif. Sahabat tanya wamal wahnu ya Rasulullah. Apa maksud wahan ya Rasulullah? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Berlaku tak? Berlaku. Yang tu kita nampak. Ada sebahagian yang berlaku yang kita tak tahu. Sebagai orang kata berlaku. Imam Nawawi kata telah berlaku. Tapi saya tengok kadang-kadang saya pun tak pasti adakah telah berlaku ataupun belum berlaku. Nabi kata sinfan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, sinfan min ahlin nar lam arahuma qat. Dua golongan ahli neraka yang aku belum tengok. Qaumun bi aidihim qaumun lahum siyaqun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas. Kaum yang ada siyaq. Siyaq ni apa? Cemeti. Nabi kata Nabi tak pernah tengok tapi dia akan berlaku. Ada orang yang ataupun unasun manusia yang puak yang ada cemeti. Tahu cemeti yang pukul orang tu, kan? Ka'aznabil baqar, seperti ekor lembu panjang. Yadribuna bihan nasa, dia pukul manusia dengan tu. Ulama-ulama dulu kata, yang tafsir hadis kata dia ni maksudnya puak, sebahagian kata polis-polis yang zalim. Tapi Nabi sebut tu seperti ekor lembu tu kita tak tahu. Tapi mereka kata tafsiran kepada orang yang zalim, yang pukul rakyat. Berlakulah panjang sejarah. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat mailat ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil mailah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad fi min masiratin kadha wa kadha. Maksudnya Nabi kata yang kedua ialah wanita berpakaian tapi bertelanjang, berjalan menarik perhatian, dan mereka itu mumilat, boleh banyak maksud, tapi salah satu maksudnya orang akan suka dengan dia orang. Mailat, dia condong, maksudnya menyebabkan dia pun condong pada orang. Ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil mailah, kepala mereka seperti bagaikan belakang unta. Kan bonggol unta tu, bila dia banyak daging dia kan dia condong kan. Dia kepala dia macam tu kata Nabi. La yadkhulnal jannah, tak akan masuk syurga. Apa maksud berpakaian tapi bertelanjang? Sebagian kata mereka berpakaian dalam nikmat tapi kufur. Mereka anggap metafor. Tapi sebahagian ulama-ulama hadis menyatakan pakaian ada tapi bertelanjang, pakaian yang tak cukup menutup aurat. Pakai tapi nampak aurat dia. Ini Nabi sebut sinfan min ahlin nar lam arahuma qat. Dua golongan daripada ahli neraka yang aku belum tengok. Adakah mereka yang kita tengok hari ini ataupun memang hak namai? Itu wallahu a'lam. La taqumu sa'ah hatta ya'uda ardul arab murujan wa anhara. Hadis Muslim. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Hak ni kita mula tengok dah. Tanah Arab dah mula hijau. Tuan-tuan pergi Mekah pun hijau lah sekarang.
Pokok pun dah banyak. Ayam pun dah ada lebih dah. Itu kita mula tengok. Ini 1400 tahun punya cerita. Kan? Nabi kata isabatan min ummati ahrazahallahu an-nar. Dua puak di kalangan umat aku yang Allah pelihara mereka daripada neraka. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i. Isabatun taghzul Hind. Satu pasukan yang akan memerangi Hindu, India. Sekarang kita tengok India tindas orang Islam kan. Tapi Nabi kata akan ada umat Nabi akan perang India. Wa isabatun takunu ma'a Isa bin Maryam. Dan satu puak yang akan bersama dengan Isa bin Maryam. Dua-dua ni ahrazahumallahu minan nar. Allah selamatkan mereka daripada neraka. Ini kita tak tengok lagi perang India ni. Umpamanya. Apa lagi? Nak ingat lah. Apa lagi nak ingat? Apa lagi cerita? Hadis-hadis fitan. Umpamanya. Kalau sebut baru kita teringat. Bukan tua, lama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim umpamanya, Nabi kata, badiru bil a'mali fitanan ka qita'al laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yubi'u ar-rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi kata, bersegeralah buat amalan sebelum datang fitnah bagaikan malam yang sangat gelap. Seorang itu paginya beriman, petang menjadi kafir. Petang beriman, pagi menjadi kafir. Yubi'u dinahu bi'aradin min dunya. Dia jual agama dia dengan habuan dunia. Akan berlaku. Pagi kita tengok bagus punya syekh, petang kafir. Fitanan ka qita'il laylil muzlim. Bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Ini semua tanda-tanda akhir zaman. Sebab itu kalau boleh, kita tak usah hidup akhir zaman. Betul tak? Tuan-tuan mahu ke hidup akhir zaman? Gelap. Kita mungkin keliru. Lebih baiklah kita jangan mati pada akhir zaman. Supaya kita tak keliru. Yang setengah orang tu dia seronok dia nak hidup akhir zaman. Kita kalau boleh kita tak mau fitnah ni semua. Kerana ia sangat berbahaya untuk agama kita. Fitnah tu bukan tuduh orang. Fitnah itu ancaman terhadap agama, terhadap keamanan dan diri kita. Allah.